Majlis Gaji Kebangsaan NWC menyarankan peningkatan minimum gaji yang tertinggi sejauh ini untuk golongan pekerja bergaji rendah. Mulai Disember tahun ini hingga November 2025, para majikan digalak supaya meningkatkan gaji tersebut antara 100 hingga 120 dolar. Ini lebih tinggi berbanding 85 hingga 105 dolar yang disarankan tahun lepas. Namun ini khusus bagi golongan pekerja yang membawa pulang gaji kasar sehingga 2,500 dolar sebulan. Saranan peningkatan gaji tersebut kekal berada di penanda aras antara 5,5% hingga 7,5%. Bagi memastikan kenaikan gaji lebih mampan, NWC menggesa para majikan supaya melabur dalam tenaga kerja mereka. Ini selain memberi tumpuan kepada usaha mencipta semula pekerjaan serta meningkatkan daya penghasilan. Untuk memastikan kenaikan gaji yang berkekalan, ianya harus disokong produktiviti growth. Jika tidak, kita akan menghadapi situasi di mana kos perniagaan semakin naik. Pada masa yang sama, kita akan lihat ianya mungkin akan mengancam long-term stability ataupun kemampanan perniagaan dan juga pekerjaan. Kini ada satu senarai saranan baharu bagi membantu para panjikan menarik dan mengekalkan bakat. Antaranya dengan membantu syarikat-syarikat menerapkan amalan pengambilan pekerja yang mengutamakan kemahiran dan bukan kelayakan akademik semata. Ia juga menyediakan panduan bagaimana para majikan boleh mereka semula pekerjaan untuk menarik minat golongan seperti warga emas, para belia serta suri rumah. Pelbagai saranan itu dibentangkan di forum tahunan untuk para karyawan sumber manusia atau HR. Satu lagi tumpuan utama adalah membangun pendekatan berdasarkan kemahiran agar para pekerja dapat beralih dengan mudah dalam syarikat mereka sekarang. Pelbagai saranan tersebut diterbitkan oleh Perikatan untuk Bertindak. Tujuannya meningkatkan daya saing bakat memandangkan tenaga manusia yang semakin terhad di Singapura, ekoran penduduk semakin menua. As a next step, we are exploring other ways to help workers take stock of their skill sets and better signal the skill sets to employers. We'll also do more to help employers with better skills data to facilitate skills development for their workforce and skills-first hiring. Saudara, hari ini adalah Hari Kesihatan Mental Dunia. Bersempena dengan itu, sebuah kumpulan baharu yang dibentuk PAP berkumpul dengan kumpulan masyarakat, para penyokong dan individu untuk membincangkan cara memajukan kesihatan mental di Singapura. Lebih 100 peserta hadir di perbincangan yang diadakan siang tadi. Antara isu yang dibincangkan adalah hambatan kepada usaha mendorong masyarakat mendakap kesihatan mental serta bagaimana untuk mengukuhkan inisiatif bagi meningkatkan ekosistem kesihatan mental sedia ada. Turut hadir 13 rakan kongsi masyarakat yang membentuk batu asas kumpulan kerja tersebut. Mereka akan menerajui pelbagai usaha pendampingan serta menerapkan inisiatif kesihatan mental di setiap kejiranan. Dan ialah penting untuk kita mengadakan pelbagai majlis ilmu di mana kita dapat memberi mereka lebih pengetahuan tentang kesihatan mental dan bagaimana mereka boleh menolong satu sama lain. Jadi harapan saya adalah bukan hanya kita ada dialog dan diskusi saja, tapi kita perlu ada satu lingkungan, satu network di mana kita boleh menolong satu sama lain. Dan saudara, sedang Singapura terus memberi tumpuan kepada kesihatan mental, ayuh kami lihat beberapa isu kesihatan mental yang biasa dialami penduduk di sini. Pertama, gangguan kemurungan. Menurut satu kajian yang dilakukan pada 2016, hampir seorang daripada setiap 15 orang di Singapura mengalami penyakit mental ini. Individu terjejas mengalami angin kurang baik dan hilang minat dalam aktiviti biasa. Jika tidak dirawat, ia boleh menimbulkan risiko bunuh diri. Kedua, penyakit bipolar atau perubahan angin yang melampau. Pada satu ketika, individu boleh berasa sangat gairah dan gembira. Tetapi selepas itu, dia akan rasa murung dan letih. Hampir 2% daripada penduduk dewasa di sini dipercayai mengalami penyakit ini. Kenal seseorang yang selalu rasa amat cemas dan bimbang? Mereka mungkin mengalami gangguan keresahan.
ia lazimnya tumbuh secara beransur-ansur dari zaman kanak-kanak lagi. Seterusnya, gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Individu akan berasa terdorong untuk bertindak secara kompulsif bagi mengurangkan tekanan dan nafsu ingin melakukan sesuatu tidak akan hilang sehingga membuatkan seseorang itu untuk bertindak mengikut tabiat. Misalnya, membersihkan secara berlebihan atau berulang kali menyemak sesuatu. Akhir sekali adalah gangguan alkohol. Seseorang itu tidak boleh berhenti minum minuman keras kerana minuman keras ini dipercayai boleh menangani tekanan.